Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Kita telah selesai bincang masalah sujud sahwi. Jadi bagaimana kita sujud sahwi? Tempat-tempat yang kita kena sujud sahwi bagaimana? Contohnya penjelasan kita pada malam ini iaitulah tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencerita kepada kita tentang peristiwa-peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun melaksanakan sujud sahwi. Jadi kita telah beritahu dah bahawa ni bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlupa dalam semaya dia ni bukan kerana dia terlupa. Dia bukan kerana dia ni tidak khusyuk, tidak sama kali abadan. Mana terlupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semaya ni, tujuan dianya syariat. Nak ajar kepada kita kalau terlupa lagu nak buat. Itu saja. Okey, kita tengok, cuba kita bayangkan kalau Nabi tidak terlupa dalam masa itu. Lagu mana kita nak selesai masalah kita yang banyak lupa ni? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buka peluang berlakunya beberapa peristiwa tersebut nak ajar kepada umat dia kalau jadi gini, ini cara dia. Jadi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menunjukkan Nabi terlupa dalam sembahyang, kemudian dia ada sujud belum salam dan sujud selepas salam. Dua belum salam pun ada, sujud sahwi dia ni. Ada di antara sembahyang dia sujud selepas salam. Jelas pada kita, itulah syariat. Berlakunya peristiwa tersebut untuk menjadi syariat kepada kita. Hadis yang pertama ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita kepada kita. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Salah satu daripada sembahyang tengah hari, sama ada zuhur atau asar. Tengah ulama mengatakan, ulama riwayat yang lain dalam hadis, sahabat-sahabat mengatakan peristiwa tersebut berlaku di masa sembahyang asar. Tiba-tiba Nabi kita sudah sembahyang 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam, Assalamualaikum. Kemudian Nabi kita bangun, duduk dekat batai kayu, dia ada masjid. Depan masjid, tok tangan dia atas kayu. Hak saya belakang Nabi ni, Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada. Tapi dua-dua ni tak berani nak koyak ya Rasulullah. Lupa ke lagu mana, tak berani nak kata. Takut, gerung pada Nabi, selalu menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang lain pula pakai kecek. Aku solat salam. Dia kata semaya kosa ke hari ni? 2 rakaat ni. Jadi salah seorang daripada orang Afghani dikenali dengan nama Zulyadain. Zulyadain ni dekat Rasulullah, ditanya betul. Ya Rasulullah terlupa apa? 2 rakaat semaya sana. Patut semaya kalau semaya asar ataupun zuhur semaya 4. Ataupun Rasulullah lupa ataupun qasar. Itu soalan dia. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku tak terlupa, aku tak qasar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk balik sembahyang, Allahu akbar. Sembahyang mula. Ingat ni, kalau kita jadi peristiwa di aku ni, kita jadi seimbang. Sembahyang 2 rakaat kita salah. Lepas tu makmum ayat belakang, 2 rakaat tu. Boleh kita masuk balik Allahu akbar, sambung 2 rakaat ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai daripada rakaat yang keempat, sudah tasyahud, Nabi kita wisalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah wisalam, dia terbih balik. Tak bangun saja, duduk. Dalam keadaan duduk tahiyat tadi, Nabi kita takbir mula, Allahu akbar. Barulah dia sujud sahwi. Lepas tu wisalam pula. Ingat. Hadis ni hadis apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Cerita kepada kita Nabi Muhammad sallallahu lepas 2 rakaat
Kemudian dia sujud sawi bila? Selepas salam. Baru sujud sawi. Hadis yang kedua, hadis Imran ibn Husain. Dia ada beberapa hadis. Hadis Imran bin Husain dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayasa. Lepas 3 rakaat Nabi kita wisala, assalamualaikum. Rakaat yang ketiga. Tak jumpa sah. Bangun seorang laki-laki nama dia Al-Khirbaq. Khirbaq ni bangun. Dia bawa ayat Rasulullah sabit tu. Ya Rasulullah, 3 mayasan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk balik dalam masjid, ditanya oleh apa dakah hazah? Betul ke dia ni ayat ni? Qalu na'am. Semua orang dalam masjid kata, ya Rasulullah 3 hari ni. Maya asal 3 hari ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk balik, tambah 1 rakaat, kemudian dia wisala. Lepas wisala, baru dia masuk balik sujud sawi. Faham? Jadi hadis Abu Hurairah dengan hadis Imran bin Husain, Nabi kita wisala, sujud sawi selepas salat sembahyang. Hadis yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maya zuhur. Bila dia sudah sujud rakaat yang kedua, Nabi kita tak baca tasyahud awal. Tak baca tasyahud awal, dia terus bangun kepada rakaat yang ketiga. Di akhir sembahyang nanti, sekarang sebelum Nabi kita wisala, Nabi kita sujud sawi dulu. Hak tadi terlupa 2 rakaat. Terlupa 3 rakaat wisala. Hadis Abu Hurairah 2 rakaat. Hadis Imran bin Husain 3 rakaat. Nabi kita sujud sawi bila? Selepas salat. Hadis Abdullah bin Buhainah ni radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi kitanya tak baca tasyahud awal, bangun terus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sawi sebelum salam. Jelas? Hadis apa ni? Hadis Abdullah bin Buhainah. 3 hadis kita ada. Hadis yang keempat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya 5 rakaat zuhur. Dia semaya zuhur 5 rakaat, bangun rakaat yang kelima. Hadis ini hadis riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya zuhur 5 rakaat. Orang pun tanya, ya Rasulullah, gana semaya 5 rakaat ni? Ada tambahan ke? Takut mari wahyu. Orang nak tegur masa tu, nak ayat subhanallah tak berani. Takut mari wahyu baru. Zuhur ni jadi 5 rakaat. Kita mana tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Tak tahu. Jadi lepas pada tu orang tanya, ya Rasulullah, ada tambahan kalau ada semaya ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sawi. Lepas dia wisala dah. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud ni sujud sawi selepas salat pula. Hadis Abdullah bin Mas'ud lagi juga. Bila orang tanya, Nabi kita semaya ni, orang tanya, ada tambahan ke dalam semaya ni? Nabi kata, kalau berlaku tambahan, aku ayat dah ni. Lana ba'tukum bihi, aku akan beritahu kepada kamu bahawa semaya ada tambahan. Sebelum semaya kena ayat dulu. Pasal itulah di antara sebab kita, bila semaya gerhana matahari, kalau semaya pokok pelik-pelik ni, kita kena beritahu dulu bahawa semaya gerhana matahari ni ada 2 rakaat. Dalam 1 rakaat itu 2 kali rakaat. Sudah rakaat bangun, baca pula Fatihah, baru rakaat kali yang kedua. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau lah berlaku pertambahan dalam semaya rakaat ni, aku royak demung. Bila tak berlaku ni maknanya, tapi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia seperti kamu juga. Aku terlupa sebab kamu terlupa. Jadi kalau aku terlupa, mu kena royak. Kemudian Nabi buat satu kaedah yang besar dalam bab terlupa maya ni.
Nabi kata, "Idza syakka ahadukum." Apabila seorang kamu syak dalam semaya dia, falyataharras thawab, hendaklah dia kena taharras thawab. Cari hok mana betul. Falyutim alaihi. Lepas pada tu dia pun sempurnakan semaya dia. Mana kita kata duk mai rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga ni. Tak ingat. Kalau rakaat yang kedua, masa kita sujud, macam tasyahud. Kalau rakaat yang kedua, tak payah. Lepas kata bangun tu, mana itu dipanggil syak. Ragu-ragu, tiba-tiba kita pun ingat. Rakaat yang kedua baru. Jadi kita pun sambut. Lepas tu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau musyak lagi ni, cari yang mana betul, summa yusallim, taklah kamu wisalam. Assalamualaikum. Lepas wisalam, barulah kamu sujud sahwi. Hadis Abdullah Mas'ud ni sujud sahwi bila? Lepas salat. Jadi hadis satu lagi hadis nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, dia kata, Nabi kata, "Idza syakka ahadukum fi salat." Apabila seorang itu syak dalam semaya dia. Dia tak tahu dia semaya 3 ke 4 rakaat. Kita duduk semaya Allahu Akbar, 3 ke 4, 3 ke 4, tak boleh nak yakin. Tak boleh nak kata 4 ke 3. Kata baik-baik, ini memang berlaku peristiwa itu. Sama-sama kalau semaya seorang. Semaya seorang boleh kira dah. Mari lalu dia dah. Jadi kalau mu syak di antara semaya 3 dengan 4, 3 dengan 4, tak boleh nak royak. Yang pertama tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud mula-mula tadi, boleh royak. 3, 4, 4 dah. Hak ni tak yakin. 3 ke 4, 3 ke 4 tak boleh nak royak, tak yakin. Nabi kata, "Fal yatrahi syakka mutalaq hak musyak." Mana kita syak? Rakaat yang keempat tu kita syak atau syak? Syak, tak yakin yang 4. 3 yakin. Wal yabni ala mastayqan. Dalam mu ambil hak mu yakin. Mana kita semaya 3 ke 4, tak yakin 4. Jadi kita ambil 3. 3 yakin dah. Maka kita naik tambah 1 rakaat lagi, jadi sempurna 4 rakaat. Kemudian mulalah kamu sujud sebelum salam. Payah tu. Kau tak payah. Berapa hadis yang kita ada? Hadis Abdullah Abu Hurairah belum salat. Lepas salat. Imran bin Husain lepas salat. Abdullah bin Buhainah belum salat. Kemudian hadis ni. Hadis Abi Hurairah, Abi Sa'id ni pula, bila kita syak, tak yakin, maka kita tambah rakaat lagi dan kita kena sujud sebelum salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mu boleh sempurna semaya ni, mu lawan syaitan dalam semaya ni, targhiman li syaitan, kita sujud sahwi ni kerana nak muap apa nak malu syaitan. Syaitan duk gogek kita, mu semaya 3 ke 4, 3 ke 4, kita yang biar tak cara 4. 3. Tambah rakaat lagi, lepas tu kita sujud sahwi. Nabi kata sujud kabul sahwi ni nak malu muka syaitan. Pada muka mu, aku boleh semaya juga dengan sempurna walaupun mu duk konsep aku duk was-waskan aku. Jelas lagi tak? Inilah kata ulama, Al-Khattabi rahimahullah kata, muktamadnya di sisi ahli ilmi, ulama-ulama bahawasanya hadis ni, hadis tentang Nabi kita sujud sahwi ni ada 5 tempat. Jadi bila kita balik semula kepada khulasah kitanya, telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sujud sebelum salam dalam beberapa tempat. Nabi sujud sebelum salamnya, dia suruh dianya bila bagi mereka yang tinggal tasawuf awal. Orang yang tinggal tasawuf awal, dia kena sujud bila? Sebelum salam. Mana dalil dia? Dalil hadis Abdullah bin Buhainah. Sujud sebelum salam juga bagi orang yang syak, dia yakin. Syak. 3 ke 4 rakaat saya. Bila kita syak 3 atau 4, kita jadikan dia 3, kita tambah rakaat lagi, kemudian kita sujud sebelum salam. Faham? Bila mana ke tempat Nabi kita sujud sebelum salam? Bila dia tinggal tasawuf awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i tinggal kunut kan? Kalau kunut ni sunat abad, tasawuf awal sunat abad atau sunat kewajib? Dalam mazhab Syafi'i, tasawuf awal sunat abad. Kau tak ingat ada sunat abad ni berapa?
Jadi sunat abad serupa dengan kunut bagi mazhab ini sunat abad. Mana tinggal kunut belum salah. Tinggal tasyahud belum salah. Kalau kita terlupa untuk main 3 ke 4, kita ambil 3, tambah 1 rakaat lagi, sujud dia sebelum salam. Baik. Hak lain-lain itu sujud dia selepas salam. Simpulan. Ulama-ulama mengatakan oleh kerana dua-dua cerita ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hadis-hadis lah. Ada Nabi sekali Nabi kita sujud sebelum salam, ada Nabi kita sujud selepas salam. Nak ingat ni mana belum salam, mana lepas salam ni, kalau orang mengaji dia ingatlah. Tapi kalau orang awam macam kita ni, masa tu kenali ni 3 ke 4, tak ingat dah. Jadi kita baliklah kepada cerita asal kita. Dalam mazhab Syafi'inya, semaya ni sujud sawi dia bila? Sebelum salam belaka. Dalil dia nya pergi kepada dalil Habib Sa'id Khudri tadi radhiyallahu taala anhu, Nabi kata kalau musyak mu binalah semaya mu atas yakin, mu sujud sebelum salam. Jadi mazhab Hanafi kata dak lepas salam belaka. Dia mana dalil dia? Semua ikut dalil belaka. Dalil dia dalil Abdul Habib Mas'ud. Mari mazhab Malik kata ikut tepat. Kalau tambah lepas salam. Kalau kurang sebelum salam. Mari mazhab Hambali pula dia kata ikut hak Nabi buat. Kalau tinggal tasyahud awal belum salam. Kalau syak bina atas yakin belum salam. Hak lain itu lepas salam. Jadi kesimpulan ulama mengatakan boleh berlaku. Tapi afdal lagu sanilah. Bagaimana yang Nabi kita buat itu afdal. Tapi kalau kita tak ingat, kita balik kepada kaedah asal apa yang dipegang oleh mazhab Syafi'i berdasarkan kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anil jami', maka kita sujudlah sebelum salam. Selesai kita dah. Bab saya ini insya-Allah taala kita selesai dulu puasa. Balik kepada kitab kita. Dan ada pun sunat. Ya, jumpa tempat. Dan ada pun sunat yang dituntut. Itu je ke? Dan ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk kepada sembahyang itu, iaitu bang. Apa dia bang? Bang itu azan. Bang makna azan. Dan iqamat. Dulu daripada masuk sembahyang, sunat dia nya dengan iqamat. Apa makna bang? Bang itu bahasa Melayu, bahasa Arabnya kata azan. Apa makna azan? Azan ni maknanya al-i'lam bisyai'. Mengisytiharkan dengan sesuatu. Jadi azan pada syaratnya, pada istilah syaratnya, maknanya kita isytihar masuk waktu sembahyang. Pasal tu dia panggil azan. Azan ni maknanya nak isytihar masuk waktu sembahyang. Qomat pula ke boleh? Qomat ni nak isytihar masuk waktu orang nak sembahyang dah. Itu makna iqamah. Jadi azan dengan qomat ni dipanggil fardu kifayah. Tiap benda mesti kena buat. Ada setengah ulama kata azan tu wajib. Kalau dalam kapur tu tak ada orang bel, tak ada orang azan, dosa habis kapur. Mana tak ada orang sembahyang kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kelebihan kepada tukang azan. Ini biar pakat bubuk nak bel sekali bubuk tadi. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam al-muazzinun, orang-orang tukang azan ni, tukang bel kita panggil ni, afwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Orang yang tekak dia comel, tekak dia tinggi pada hari kiamat. Jalan tu nampak tinggi molek tekak dia. Dia duduk kelong tekak. Pasal orang kelong tekak ni orang takut. Tidak orang takut ni mepeh nampak dia. Orang tu azan dak, tekak dia naik tinggi molek. Tengok. Kalau siapa tak kelong tekak hari kiamat esok, berebut jadi tukang azan. Tu dia. Ni tu ni pada suruh. Wah tolak nak jadi tukang azan. Azan ni pulanya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam apabila orang itu azan nak sembahyang, setan pun lari. Lahu turas, bukan sakat lari, ketuk setan bila dengar bel. Kena bel dia, hati kena bel, kena azan kuat. Bila mari, bila sudah bel, dia mari pula. Pasal itulah kita ni
Bila sudah azan, kita tengok orang kita ni tak bangun sembahyang, sunat. Kalau duk buat, ada pakai sambu buat, situlah. Tak apa kau orang qomat. Qomat lagi tak sudah qomat, tak bangun lagi. Jadi apabila qomat, dia lagi sebentar, lepas qomat mari pula konsep dalam buku kita. Oh tu ya maya jadi was-was, Allah takbir 10 kali ada orang. 10 kali tu sikit. Ada semua orang ni takbir siapa habis orang rokok. Takbir lagi dia. Mata. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam dengar baik-baik hadis. Apa dia azan? Suara dia nak lantas sampai ke mana? 2 kilometer dengar. Jin dengar. Manusia dengar. Semua sekali dengar. Batu kayu dengar. Suara kita bas. Illa syahida lahu yawmal qiyamah. Semua benda ni, makhluk ni akan jadi saksi pada dia pada hari kiamat. Tak siapa ni, tak siapa azan lagi juga. Akan jadi saksi pada kita hari kiamat. Banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan azan. Apa yang kita nak sebut di sini, iaitulah azan ni adalah kita jawab. Kalau orang sudah azan, kita jawab supaya dengan muazzin jawab juga. Jangan tak jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia kata lepas pada dia dengar orang azan, masa dia azan tu dia tunggu orang kata. Kalau muazzin kata Allahu akbar, kita kena kata apa? Supaya dia kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, barulah kita kata la haula wala quwata illa billah. Supaya juga mai subuh. Kalau muazzin kata as-salatu khairum minan naum, kita nak kata apa? Ada orang kata sadaqta wa bararta, tapi tak ada dalam hadis. Hak sadaqta wa bararta ni tidak ada dalam hadis yang Nabi suruh jawab lagu tu. Pada itulah setengah ulama mengatakan as-salatu khairum minan naum, lebih baik kita kata supaya dia kata juga. Pasal Nabi royak qulu misla ma yaqul muazzin. Mu kata serupa muazzin kata. Kecuali hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, barulah Nabi kita ubah. Nabi kata, mu kata la haula wala quwata illa billah. Tapi dalam as-salatu khairum minan naum, Nabi tak ubah. Inilah ulama, sebahagian ulama mengatakan lebih baik kita kata as-salatu khairum, kata juga supaya dia kata as-salatu khairum minan naum. Kata. Pasal hadis Nabi suruh kata tu jelas. Qulu misla ma yaqulul muazzin. Semuanya sebahagian ulama lain katakan, comel kita kata sadaqta wa bararta, tapi orang ni tak mari tak tidak waris dalam lafaz hadis. Jadi kalau kita campur, lakukan as-salatu khairum, kata salatu khairum naum, sadaqta wa bararta. Jadi campur dua. Jadi kadang-kadang benda kita biasa kata pun cari dalil mustanad tak jumpa, supaya kita baca dah adalah subhanallahi la yanamu wala yasu. Kata Al-Habib Ibn Hajar, aku tak jumpa dalam kitab hadis, suruh baca lagu ni. Hak adanya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu ya. Baik. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bila sudah mengtunggu muazzin kata Allahu akbar, kemudian kamu baca doa ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Sekat tu riwayat yang disebut dalam kitab Bukhari. Innaka la tulqil mi'ad, ini riwayat tambahan daripada Al-Baihaqi. Jadi sebagian ulama kata lebih baik kita beri sekat tu ya, sekat Bukhari riwayat. Mahmud allazi wa'adta. Jadi ada yang mengatakan tak apa kita tambah pun sebab riwayat yang Al-Baihaqi ni pun ada ulama mengatakan anak dia hasan. Jadi tidak jadi salah kita tambah kerana ada riwayat lain yang menunjukkan Nabi kita sebut juga innaka la tuqbil mi'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau membaca doa ni halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah,
Allah Ta'ala akan beri orang ni berhak menerima syafaat kepada hari kiamat. Nak ke tak kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat? No. Kau tak sih? Nak tapi tak sih. Betul tak? Nak syafaat tapi tak sih. Pasal tak baca doa tak? Kau baca tak? Kau duk buat tu lepas pada orang azan pun la ilaha illallah ambo buat juga. Tak ada. Hormat rasul kau apa? Tak ada hormat. Duduk dalam masjid je. Kau duduk rumah tak boleh kita ada sibuk dengan anak bini. Kau duduk dalam masjid tak boleh juga tu apa yang disebut oleh muazzin. Kita telah membuat satu kesilapan, telah mengharamkan atas diri kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Ini satu kerugian yang amat besar. Apabila kita sudah berada di tempat ibadah tapi kita tidak mengikut peraturan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Orang ini berhak menerima syafaat aku. Pertolongan aku pada hari kiamat. Kita tak mau. Juga kita tak boleh. Bila tengok satu peristiwa, satu insiden ataupun dia panggil fenomena manusia tidak menghormati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan? Mesti dulu buat dekat orang baik. Sudah azan, sambung pula baca Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah. Sudah baca ni, sembahyang sunat qabliyah. Sudah sembahyang sunat qabliyah, orang qomat dah. Sudah qomat sembahyang, sudah sembahyang, zikir sudah berzikir, tubik luar masjid tu, qomat sampai pukul 12 malam. Buat juga. Tak suruh makan, tak suruh minum lah. Buat. Dah tak cukup sangat nak buat. Tak ada tempat lain nak buat lain pada atas masjid. Banyak orang kita buat. Yang kedai kopi kita buat, rumah kita buat, semua jalan buat. Atas masjid buat juga. Ini satu perkara yang menyedihkan. Apabila masjid telah dijadikan tempat perbualan, tempat perbincangan, tempat isu-isu semata yang tidak ada kena-mena dengan akhirat. Kemudian timbul satu soalan. Kalau orang tertidur, dia tidur, kita tidur ramai-ramai tak sedar. Sedar-sedar pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, naik matahari dah. Apakah kita nak azan juga kau pakai semaya terus lalu? Ini soalan kita. Ataukah kita semaya atau qomat saja? Qomat saja. Jadi peristiwa ini telah berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat dia dalam satu musafir tidur. Sedar-sedar naik matahari. Naik matahari baru sedar, mana habis waktu subuh. Lagu Nabi kita buat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat dia berpindah daripada tempat ni. Mari kita pindah pada tempat ni kerana tempat ni terlalu ramai setan bagi ulik kita. Nabi kita pacak jelocin dia lantik seorang sahabat suruh jaga, mung jangan tidur malam ni. Tunggu sampai orang subuh azan. Sahabat ni kata aku ni lembek lotek, setan mari geletik lagi, mari kotok lagi, mari urut lagi. Nak suruh jenis juga kawan. Akhirnya tidur dia. Bila tidur, tak sedar, lakon. Mungkin dia orang musafir, mari tengah perang balik musafir. Dalam perjalanan berhenti. Nabi latih dah, sorang. Jangan tidur. Dia kata aku tak buat. Setan mari kulit sungguh-sungguh. Ini apa dia? Jadi pasal tu kita kalau nak tidur, kena oksigen hak paling rendah sekali tu. Meta 10 kulit. Jangan kata oksigen tu hak nombor 1 bunyi tetet. Tak kat lengah. Kata sedar, orang tanya sebenarnya tak sedar. Kalau kau cerita, dia lagi. Tak sedar juga. Nak alasan kita jangan. Nabi latih. Sorang kau jaga tu. Tapi kalau itu tertidur juga nak alam mana. Bila tidur juga, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa amara Bilalan fa aqama as-salat. Jadi lepas pada semaya Nabi kata siapa dia lupa semaya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh Bilal azan. Nabi kita suruh Bilal azan. Kemudian Nabi kita semaya rakaat ini, Nabi kita semaya dulu semaya sunat. Lepas tu lah baru dia suruh Bilal qamat, baru Nabi kita semaya subuh. Maknanya ada azan juga dalam hadis ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam azan juga walaupun sudah keluar waktu. Pasal nak awak setan. Jadi soalan ini timbul, kita menimbulkan soalan ini kerana ada orang tanya,
Kalau orang ramai-ramai duduk dalam majlis, berceramah dia kata kita sambunglah ceramah kita ni, biarlah sampai lagi. Kalau semaya lagi nak sudah majlis. Jadi bila sudah tu nak azan ke tidak? Sedangkan masuk waktu semaya sudah masuk dah. Jadi berdasar kepada hadis ni, mana kita azan juga. Azan juga. Karena dia kata, bagi orang yang terluput, dia semaya, kalau luput 5 maya pun, azan sekali ya. Azan sekali atau qomat banyak kali. Itulah kata, bagaimana dalam peristiwa ini, bagi orang yang luput semaya. Jadi kalau orang terlewat macam mana pula? Jadi kita ambil daripada dalil hadis ini bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau dia lewat masuk waktu maya habis dah. Tapi Nabi kita suruh azan, suruh Bilal azan. Radhiyallahu taala anhu arda. Habis. Jadi ada sunat yang dituntut. Dahulu daripada sembahyang, sebelum daripada masuk kepada sembahyang iaitu bas. Baik tahu dah makna apa bas? Makna azan tu maknanya al-i'lan bidukhuli waktu salat. I'lan masuk waktu sembahyang. Atau lupa salat dia. Ada soalan juga. Kalau kita qomat, apakah kita nak kata serupa dengan azan juga? Jawab qomat. Ada tak jawab qomat? Biasanya jemaah kita ni, bila sudah orang qomat, mesti dia jawab. Jawab ke tak jawab? Sudah orang qomat, kita kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Kau tak jawab? Jawab. Jadi ada ke tidak dalil yang mengatakan kita kena jawab? Ya, maka di sini timbul sebagai ulama mengatakan kita jawab juga semaya, kita jawab juga azan supaya jawab juga qomat supaya jawab azan. Semuanya dalil yang mengatakan kita kena jawab qomat ini hadisnya dhaif. Pasal itu sebagai ulama mengatakan tidak sunat jawab qomat supaya jawab azan. Ada hadis dhaif. Tapi bagi ulama mengatakan oleh kerana ada hadis dhaif, kalau orang jawablah. Kalau ada ingkar orang jawab. Jadi kalau cari kata ada dalil ke tidak? Ada dalil ke tidak? Bagaimana Nabi kita jelas dalam masalah maya apa tadi? Ya, dalam masalah azan. Azan jelas Nabi suruh jawab faqulu misla ma yaqul muazzin. Dalam mu kata supaya muazzin kata, tapi dalam masalah qomat Nabi tak suruh. Dia suruhnya bangun, bersiap untuk mayat. Dan ia menyengajakan pada tempat yang ada sutrahnya. Tak apa pula sutrah ni? Apa di mana sutrah? Bukan kain sutrah. Sutrah ni maknanya tempat berlindung. Sutrah, tanda situ. Baik. Tempat berlindung. Yang kata kain sutrah. Seperti jidar. Malah ni banyak masalah. Jidar itu mana apa jidar? Apa dia jidar? Dinding. Dinding. Atau tiang. Atau suatu yang tinggi 2/3 hasta. Atau dihampar ke sejadah. Atau digaris di hadapannya daripada tumitnya hingga kadar 3 hasta ke hadapan. Dan adalah suatu daripada sutra itu antaranya dan jangan apa pula. Dan adalah suatu daripada sutra itu antaranya dan sesuatu jangan lebih daripada kadar 3 hasta. Tetapi jangan dijadikan berhadap pada mukanya sesuatu itu. Tetapi dijadikan sebelah kanannya atau kirinya. Begitu.
Faham atau tak faham? Ya. Tak faham? Kita hurailah, kita jelaskan. Salah. Kali ini kita masuk pada bab sutrah. Sutrah ni iaitulah orang panggil sekatan untuk kita sembahyang. Mana kalau kita nak sembahyang, kita kena sekat depan kita. Itu makna sutrah. Apa makna sutrah? Sekatan, sempadan untuk kita sembahyang. Dalam kitab kita ni kata seperti jidar. Mana kalau kita nak sembahyang, depan kita tu ada jidar, ada dinding. Jadi kita pergi sembahyang sini. Kalau kita seimeh kena duduk dekat jidar, dekat dinding. Atau tiang, mana depan kita ada tiang. Seimeh di sini. Okey dah. Jadi dah. Kalau jidar tak ada, tiang pun tak ada, kita sembahyang tengah padang umpamanya. Hendaklah kita ambil sesuatu yang tinggi 2/3 hasta. Maknanya 2/3 hasta kan. Jeka setengah. Kena ambil benda raga ke kotak ke tinggi dia sejeka setengah, kita letak depan kita. Atau dihampar ke sejadah. Kalau tak ada benda lain, ada sejadah ya. Kita letak sejadah. Kita sembahyang atas sejadah. Atau digaris di hadapannya. Garis di hadapannya. Daripada tumiknya sehingga ke depan kita tu sekadar 3 hasta depan. Mana lepas pada kita sujud. Garis. Mana kalau kayu tak ada, gapo tak ada, kotak pun tak ada, dinding tak ada, tiang tak ada, kita garis depan kita. Sempadan hak sembahyang. Dan adalah suatu daripada sutra itu dan antara suatu jangan lebih daripada 3 hasta. Jarak kita dengan sutra jangan lebih daripada 3 hasta. Tetapi jangan dijadikan berhadap pada mukanya. Jangan tok depan muka kita ni. Macam kita nak sembah kayu, batu tu pula. Tetapi dijadikan sebelah kanannya atau kiri. Mana kalau kita tok sini, kita sembahyang sini. Tok alik kanan atau kiri, baik. Gapo dia tujuan cerita sutrah ni? Sutrah ni ceritanya tak usibui orang lalu depan kita sembahyang. Tak usibui orang lalu depan kita sembahyang. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Juhaim ibn al-Harith katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli ma za 'alayhi min al-ithmi, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamur baina yaday." Hadis muttafaq. Nabi kata, kalau seorang itu tahu dosa dia lalu depan orang sembahyang ni, dia tahu dosa tu berat dosa dia. Lebih baik bagi dia cacat dia tunggu orang sudah sembahyang daripada dia lalu lakuh dekat orang sembahyang. Ni kita tak ira tengok orang sembahyang pun lalu depan. Ini tak baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mu tahu dosa ni besar dosa lalu depan orang sembahyang ni, mudah cacat tunggu 40 kamu. Ada sebagian ulama mengatakan, ada riwayat lain mengatakan 40 kharifan. 40 musim, 40 tahun. 40 musim cokok situ. Nak lalu orang sembahyang, tak habis-habis 40 tahun sembahyang. Tunggu lagi situ. Sudah baru lalu. Ini kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal orang sembahyang ni dia sedang berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sedang berhadap, tak bolehlah kita pergi lakuh dia sembahyang, menyebab mengganggu dia punya perasaan, mengganggu dia punya orang khusyuk dia tu, kacau dia. Baik. Contohnya sini ulama-ulama mengatakan haram kita lalu depan orang sembahyang. Dia orang nak sembahyang sendiri, bagi dia hanya sunat, dia pergi cari tempat sembahyang. Kalau imam, cari depan mihrab. Kalau sembahyang seorang pun, jangan sembahyang tengah-tengah jalan, tengah padan. Mesti cari tempat yang kita boleh berlindung belakang orang.
Kalau ada orang dia cokoh zikir itu, kita pergi semaya belakang dia, tak apa. Orang dia tidur, tak apa semaya belakang dia. Tapi orang yang cokoh tu, orang yang selo duduk zikir. Kalau dia tengok di belakang dia ni ada orang sama semaya, duduk, jangan bangun sampai dia duduk. Bila dia bangun, maknanya orang ni sudah terdedah kepada orang yang boleh lalu kepada dia. Faham ke tidak? Jadi kalau kita tengok orang semaya, ada orang semaya belakang dia, jangan bangun. Tunggu dia sudah, barulah kita bangun. Kalau nak bangun juga, ambil benda. Ambil raha, kau ambil berapa, tok depan dia semaya. Ambil ni, kitab dia, tok gini. Cukup dah tu. 2/3 hasar tu, tok ni. Cukup. Kita pun lagi tu. Kalau kita lorak lah. Mustajir kita ada masalah. Tolong letak depan kawan kita semaya ni, sutra. Kaki kita duduk. Jadi naknya, orang nak semaya sunat ni, jangan semaya tengah-tengah pada. Masa? Bila dia semaya tengah pada, orang lain lalu depan dia, orang itu dosa. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau mun semaya, hendaklah kamu berlindung daripada tempat lalu ya orang. Bila kita duduk belakang sutra, kalau orang lalu juga, kita kena sekat. Sekat je. Kalau tak irah juga, tolak. Tak irah juga, nak lalu juga, kita sekat pun. Kita boleh kuih dia. Tak irah juga, nak lawai juga, boleh orang panggil tepih, dia rebah pun tak apa. Tapi jangan rebah dulu. Entah kau orang lalu kau pergi atas hukbok. Nah. Kena sekat dulu. Isyarat jangan lalu aku payah. Kalau dia berhenti tak apa. Tapi kalau dia nak mari juga tengok. Apa dia sekat orang. Kita kerah jadi. Mula-mula tunjuk tangan apa ni? Ni dia. Nak lalu juga kuih ni. Maknanya kita kena tolak. Siapa Nabi kata, kalau dia lawan juga mu nak lalu juga depan muhmaya, fal yuqatilu, boleh melawan dia. Fal yuqatilu ini bukan dengan dah, bukan dengan kita ni. Jangan salah faham. Makna fal yuqatilu ay fal yadfa'hu, adalah dia sekat. Ismat. Fal yuqatilu fal yadfa'hu, tolak dia, jangan lalu. Syaratnya lalu depan kita semaya tak ni. Tapi kalau dia lalu belakang, tak apa, lepas. Jadi kita pun, kalau orang duduk tengah ni, tengah kapal. Dia tak garis, dia tak ada tanda ke apa, kita kena lalu lepas pada hak jaduh dia. Lepas pada jaduh dia. Baik. Kali ni kita semaya berjamaah. Semaya jemaah, hak kita tak boleh lalu depannya, depan imam saja. Depan makmum 10, 100 sah belakang ni tak apa, mari boleh. Kalau tidak, masalah kita. Lagu mana lagi penuh sah depan, tak ihal depan orang semaya. Faham tak? Kalau semaya jemaah, orang lalu depan kita jangan sekat. Lalu depan orang semaya dia ni, sekat. Jangan. Hak tak boleh lalunya semaya berjamaah ni siapa? Depan tu imam sahaja. Kata tu. Jelas? Depan imamnya tak lalu boleh belakang. Pasal Nabi kata, orang yang lalu juga depan kita ni, fa'innahu syaitan. Orang ni syaitan, pasal tu boleh tolak dia. Bukan orang dia. Lari sekat isyarat tak pakai belakang, tolak. Fa'innahu syaitan. Nabi kata, orang ni syaitan. Jelas daripada kita, bila nak semaya, biar ada sutrah, duduk di belakang dia, belakang dia, belakang kotak, belakang apa saja pun buat. Tapi kalau tak ada dah, benda-benda. Nak letak kotak tak ada apa, kita garis dah depan kita dengan garisan, lepas pada 3 hasta. Itulah dia. Dalam bab as-sutrah, bab tutup semaya di belakang tepat sutrah ni. Kecuali di Mekah. Ini mungkin timbul masalah. Ada kecuali? Ada. Ulama-ulama kata di Mekah, di Masjid Haram dekat Kaabah tu, tak apa kita lalu ke tawaf semaya. Pasal tak nak buat. Kalau tak lalu di tawaf semaya, nak kita tawaf tak boleh. Itulah kata ulama, di Masjid Haram boleh kita lalu. Kerana pernah ada riwayat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya dekat Kaabah, orang tawaf lalu dekat dia, Nabi kita tak larang. Jadi hak lain tak boleh belakang, yang bolehnya di Mekah sahaja. Masjid Madinah pun tak boleh. Di Mekah saja boleh. Itu pun sebagai ulama kata dekat Kaabah ya. Lain tak kira. Jadi mana pergi Mekah pun ingatlah masalah ni. Jadi rasanya kita jelas dah dalam masalah sutrah ini. InsyaAllah ta'ala dalam jalsah kita yang akan datang ni, kita akan masuk dalam bab perkara-perkara yang makruh dalam semaya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.